Syaitan sikit pun tak boleh beri faedah pada kita. Bahkan dia usaha nak khianat kita supaya kita menyeleweng, supaya kita jauh, supaya kita pesong daripada jalan Allah yang sangat betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada bulan Ramadan Allah beri peluang kepada kita supaya kita beribadat yang penuh. Allah Ta'ala tambah syaitan. Tapi pada hari ini syaitan yang Allah Ta'ala tambah sebulan itu Allah Ta'ala mula lepas. Mula lepas. Kalaulah kita iman kita lemah, ibadat kita kurang, ibadat orang kita lemah, maka sebelah bulan pula kita akan dimakan, ditipu, diheret oleh syaitan pula. Wal'iyazubillah min zalik. Nak jumpa bulan Ramadan pula, setahun pula. La ilaha illallah. Omong kita nak sabar kepada Allah A'lam. Oleh itu kita baru saja kita keluar pada bulan Ramadan, kita mari mikir, ambillah pengajaran-pengajaran, iktibar ilmu yang ada di bulan Ramadan, kita mari guna lepas pada ni insya-Allah taala. Semoga itulah jalan orang yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jalan orang yang masuk syurga Allah itu jalan orang hidup seperti bulan Ramadan. Sentiasa berpuasa, sentiasa bersemaya, sentiasa berzikir, sentiasa beristighfar, sentiasa taat pada Allah Ta'ala, lawan hawa nafsu seboleh mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang suka nak membersih diri. Pia-pia usaha nak baiki diri, orang itulah orang beruntung sekali. Serta dia sentiasa sebut nama Allah di lidah dia. Dia tak lupa Allah sama sekali dari hidup dia. Kerana dia beribadat pada Allah. Tetapi kita tengok kenyataan sungguh hidup kita manusia. Allah Ta'ala dia panggil juga kita supaya taat pada dia. Tapi kebanyakan manusia bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan Tuhan kata kamu mementingkan hidup dunia lebih daripada akhirat. Sedangkan Allah panggil kita supaya menuju ke akhirat, supaya jangan mementing sangat dunia. Tapi hakikat sebenar manusia tidak. Kita mementingkan dunia lebih daripada akhirat. Kita tak dunia depan kita, tak akhirat belakang kita. Subhanallah, wal'iyazubillah min zalik. Kita ukar hidup kita, ambillah akhirat tak depan kita, kita menuju ke akhirat tiap-tiap langkah, tiap-tiap minit. Kita ambil dunia tak tepi-tepi kita di belakang kita. Karena tiap-tiap minit kita dah tinggal dia. Tiap-tiap masa kita dah tinggal dia. Siapa satu masa, siapa ajar kita, siapa umur kita, dunia yang kita ada, dunia yang kita duduk sini, kita akan tinggal dia. Kita akan menuju ke akhirat mencari Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'siruna al-hayatad dunya, bahkan kamu mementingkan hidup dunia lebih daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, bahkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih baik daripada dunia dan lebih kekal daripada dunia. Kalau kita banding, kalaulah dunia ni sebagai emas, akhirat sebagai besi. Kalau dunia sebagai emas sekalipun, tak ada harga sangat. Sebab emas dunia, dia akan punah satu hari, walaupun harga mahal. Tapi walaupun besi di akhirat, dia tak akan punah, dia akan kekal selama-lamanya. Tapi sebenarnya dunia bukan emas, dunia sebagai bakar. Dunia jifah, dunia bakar. Bakar nanti mati, nanti mampu dunia. Dunia jifah, bukan benda molek. Dunia zina, dunia ni perhiasan. Dunia mata'un ghurur, dunia tipu daya. Dia tipu kita. Dunia dia tipu kita. Subhanallah, kita tertipu lama dengan dunia. Kalau kita tengok masa kita kerja untuk dunia lebih banyak daripada masa kita bekerja untuk akhirat. La ilaha illallah, itu wakil hidup kita. Hidup dunia kita guna banyak masa berjejer untuk hidup dunia, tak sementara. Tapi kita nak usaha kerja untuk akhirat, sikit masa. 10 minit lama, 15 minit lama, setengah jam tak gerak nak hidup untuk akhirat. Sahabat-sahabat dulu ridwanullah alaihim,
Mereka sentiasa menangis, sentiasa teriak, ingat nak hidup akhirat. Subhanallah, hidup akhirat lama. Tanya lagi musafir kita, jauh lagi perjalanan kita, ingatlah bahawa bekal kita sikit. Bekal kita sikit nak hidup akhirat lama. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh itu, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Karena Nabi bersabda, sebanyak-banyak ahli syurga, iaitu orang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa kepada Allah lah sebagai bekal penting sekali nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Taala akan jadi bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala akan beri rezeki pada dia tidak suka-suka. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Sesiapa yang bertawakal suah diri kepada Allah, fa huwa hasbuh. Maka cukup dia hidup dia dunia dan akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan sesiapa bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan segala kerjaan dia mudah. Allah Ta'ala memudahkan kerjaan kita. Lebih-lebih lagi kerjaan untuk pergi ke akhirat. Allah Ta'ala nak beri mudah kita masuk syurga. Allah Ta'ala beri mudah kita buat amal ibadat kepada Allah. Serta Allah Ta'ala nak menjauhkan kita, beri payah kita nak buat kejahatan lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa dia dan Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di samping kita bertakwa kepada Allah, kita juga tiap-tiap orang ada tanggungjawab masing-masing di bawah kita. Tiap-tiap orang kita bertanggungjawab. Tanggungjawab pada Allah, terhadap Allah. Yang kedua, tanggungjawab pada keluarga kita. Kita ada anak cucu kita di bawah kita, ada isteri kita di bawah jagaan kita. Kita nak masuk syurga Allah, tak boleh masuk dengan mudah kalau kita tak didik mereka, tak didik bini kita, tak didik isteri kita, tak didik anak kita, tak didik cucu kita supaya menjadi orang Islam, supaya kita jadi. Bukan mudah. Allah Ta'ala bertanggungjawab kita. Allah Ta'ala akan soal kita. Tiap-tiap orang kena soal di Allah Ta'ala. Soal hak kita sendiri dengan kita, soal kita terhadap anak bini kita, soal kita terhadap harta kita, soal kita terhadap ahli kampung kita, jiran kita, waris-waris kita. Kesemuanya Tuhan akan soal kita di hadapan Allah Ta'ala hisab. La ilaha illallah. Apa jawab kita kepada Allah? Apa cadangnya kita nak jawab kepada Allah Ta'ala bila ditanya? Kenapa kamu tak bersungguh beribadat pada aku? Kita jawab lah mana? Bagaimana apa boleh kamu tak didik isteri-isteri kamu supaya reti Islam? Jawablah mana? Berapa mudah Allah anak-anak cucu kamu supaya diheret oleh syaitan? Subhanallah. Kesemuanya soalan-soalan yang kita patut kena faham. Kita kena jawab di hadapan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Payah masuk syurga. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Allahumma ajirna. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kamu diri kamu sendiri, jagalah kamu sungguh-sungguh dan ahli kamu, anak cucu kamu, isteri kamu daripada api neraka Allah. Wa quduhan nas wal hijarah. Bakar kayu api neraka ialah manusia-manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Duk jaga neraka iaitu malaikat-malaikat yang sangat ganas dan kasar. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak deraka perintah Allah sama sekali. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu kerja apa yang Allah Taala perintah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang-orang yang deraka kepada Allah di hari akhirat esok, la ilaha illallah. Banyak ayat-ayat Quran Tuhan tunjuk ayat kepada kita. Keadaan hidup mereka deraka kepada Allah Taala di dunia, di akhirat esok beratus-ratus ayat Tuhan ayat seksa, azab, neraka dan sebagainya.
setengah daripadanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. La ilaha illallah. Kalau kamu tengok orang-orang jahat, orang-orang durhaka kepada Allah di akhirat esok, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka tunduk muka-muka mereka depan Allah Taala. Mereka tunduk muka-muka mereka depan Allah Taala. Allahu akbar. Malu, takut kepada Allah Taala. Sambil minta doa, minta pertolongan daripada Allah Taala. Rabbana ya Tuhan kami, absarna, kami nampak dah, kami cerak dah. Wa sami'na, kami dengar dah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maka hatta kliklah kami ke dunia sebentar supaya kami buat amal soleh. Sesungguhnya kami sekarang ni dah yakin kepada Allah Taala. Tapi yakin di akhirat tidak ada ragu lagi di sana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Taala beri kepada kita banyak harta. Harta kita adalah sebagai cubaan dari Allah Taala. Allah Taala nak cuba kita, kata kita kasih pada harta atau kita nak kasih tak patuh pada perintah Allah SWT lebih banyak. Ramai mana manusia-manusia dalam dunia ni dah sibuk dengan harta benda, dah sibuk dengan anak cucu, dah sibuk dengan dunia, tinggal Allah Ta'ala, durhaka pada Allah Ta'ala, kufur pada Allah Ta'ala, munafik dengan Allah Ta'ala, fasik dengan Allah Ta'ala. Berapa banyak. Waliyazubillah nazalik. Kita minta kepada Allah Ta'ala, jauhlah kita daripada fitnah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ya Rabb. Ya Allah, janganlah kamu jadi fitnah, musibah pada agama kami. Jagalah agama kami. Wasabbit imanana ya Allah. Tetapkanlah iman kami. Kukuhkanlah tapak kaki kami. Betulkanlah perjalanan kami ya Allah. Sidang Idul Fitri yang dirahmati sekalian, setelah mana kita bertanggungjawab terhadap keluarga kita, hak paling besar lagi kita sebagai manusia, kita kena bertanggungjawab terhadap ibu bapa kita. Ini hak besar, lebih besar pada keluarga kita, lebih besar pada bini kita, lebih besar pada anak cucu kita, iaitu ibu bapa kita. Sama ada hidup, sama ada mati. Allah Ta'ala wasiat fardu ke atas tiap-tiap orang yang ada ibu bapa, sama ada hidup atau mati, kena buat baik, kena mulia, kena kasih, kena hormat, kena taat. Jangan deraka walaupun Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Banyak kita dosa dengan ibu bapa, bukan sekadar kita lah ni, hari ni ibu bapa takut pada kita. La ilaha illallah. Kita ada anak, ibu bapa takut kita. Bukan kita taat pada ibu bapa. Ibu bapa gerung kita, tak berani nak suruh, tak berani nak perintah, tak berani nak larang kita. Subhanallah, dunia nak kemat. Ini adalah alamat kemat. Seorang ibu beranak, seorang anak jadi tokek, anak besar pada mak. Ini salah satu alamat kiamat yang sangat besar. Kita kena sedar. Kita sudah sedar dua alamat kiamat. Dunia Allah ni ibu bapa takut pada anak. Anak lawan ibu bapa. Bukan sekadar tak dengar, bahkan lawan sampai lebih pada hak. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Kami berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik pada dua ibu bapa. Oleh kerana ibu bapa lah duk kira kita, duk jaga kita, duk bela kita sampai dia kecil sampai tua. Lebih-lebih lagi mak, lebih-lebih lagi ibu. Masya Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Tuhan sifat amalan ibu dalam Quran. Ibu dok mengandung anak ia dalam perut, wahnan ala wahnin. Lepas letih-letih, lepas letih-letih, lepas letih-letih. Kau sehari kau letih, kau sehari kau tak gerak, kau sehari kau tak gerak, dan padahal dalam perut dia anak dia kau besar.
Anak kau besar, ibu kau letih. Bos apa pergi anak beranak, ibu kadang nyawa. La ilaha illallah. Bukan sore ibu beranak. Ibu beranak anak 8, 9, 10. Berapa kali nak mati? Kalau 10 orang anak, 10 kali mati. 8 orang anak, 8 orang kali nak mati. Kita tak khabar. Kita tak khabar. Bawa kita tubik keluar, anak kita tengok anak tubik beranak sudah habis sakit dia. Allah Ta'ala berrahmat. Habis sakit tengok muka anak. Tapi selama anak besar, anak tua, anak besar panjang, kerah panjang, maka anak tak khabar dah. Ibu nak beranak kita dulu hampir-hampir nak mati. Bahawa kita besar panjang, kita deraka ke dia hampir-hampir nak mati juga. Deraka ibu bapa hampir-hampir nak mati. Sengah ibu bapa mati kerana anak deraka ke dia. La ilaha illallah. Bagaimana kita masuk syurga Allah? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Kita deraka pada ibu bapa. Bagaimana kita masuk syurga? Nabi kata dah, masuk syurga nak lakukan ibu dulu. Nak minta izin dia. Maka kita kasih sayanglah pada ibu kita. Ibu kita seorang ada di dunia ni. Anak kita banyak. Mati seorang boleh beranak lain, mati seorang boleh cari lain. Bini kita ramai, tak ada seorang kita boleh cari lain. Ibu duit ada berapa juta, apa dunia ni penuh dunia nak cari ibu lain tak boleh. Seorang tu ya ibu. Udah malam tu. Ina mulia seorang. La ilaha illallah. Kemudian kita bersyukurlah pada Allah. Dan bersyukurlah kepada ibu bapa. Kerana kita tiada orang, kita akan mati. Bila mati kita akan soal kita bagaimana kita faham ibu bapa. Faham ibu bapa masuk syurga. Salah satu jalan masuk syurga iaitu kita belalah ibu bapa semua sungguh. Belah ibu bapa syurga. Biar ada ibu bapa lagi masa tua dia faham ibu bapa tua beruntung orang tu beruntung habis sebulan ni beruntung. Dia belah ibu bapa sampai mati beruntung. Syurga. Mana lagi ada syurga lebih pada itu? Di zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, sahabat lagi minta, lagi perang dengan Nabi, lagi berjihad dengan Nabi. Nabi tanya dia, "Mu ada juga mak ada ke tak mak atau bapak ni di rumah?" Ya ada. Kalau ada mu tak sagilah, mu pergi jihad dengan mak mu. Mungkin belah mak mu yang molek, hukum mu boleh pahala serupa lebih pada jihad fisabilillah. Kita ada berjihad ke lain. Kau mujahadah ke lain. Dalam ngamuk kita paling belakang. Bagaimana kita masuk syurga? Mujahadah lah selama hidup nak masuk syurga kalau kita berlaku pada ibu bapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah mana kewajipan kita terhadap ibu bapa, kita juga berkewajipan dengan saudara kita sama Islam. Saudara kita sama Islam, tiap-tiap orang lah dunia ni yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah saudara kita. Saudara kita, waris-waris kita. Tak ada kenal oleh mak, oleh bapak kita, tapi kenal oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebagai usul asal kita bersaudara. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin semua ikhwah, adik-beradik. Kalau ada kelebihan sikit sebanyak, tak tegar sikit sebanyak, ada salah silap sikit sebanyak, pasal dia manusia. Kita banyak, kita tak silap, tak salah dengan orang luar, kita banyak salah dengan orang-orang kita. Kita banyak salah dengan ahli kampung kita. Sebab kita dah hidup hari-hari. Banyak tak tegar, banyak kelebihan, banyak tekih, banyak singgung. Maka fa'aslihu baina akhawaikum, maka kamu islahkanlah, baikkanlah di antara saudara kamu. Wattaqullah, takutlah pada Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan Allah Ta'ala berrahmat pada kamu. Sidang Idul Fitri yang dihormati sekalian, tiap-tiap hari kita hidup, kita ingat bahawa malaikat dia jaga kita. Bukan kita hidup seorang kita, bukan. Tiap-tiap hari kita ada malaikat dia jaga, dan malaikat itu tanda tiap-tiap amalan kita hidup. Kita berkecek, kita bertutur, kita bergerak, kita buat segala-gala bagi kita ditanda oleh Allah, ditanda oleh mereka dan dilapor pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami jadikan manusia, kami tahu segala bisikan hati manusia. Dan kami lebih dekat daripada manusia, lebih dekat pada orang leher, orang dekat kita lagi. Wa idh yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tiap-tiap orang kita bergerak betul-betul buat apa saja, di tepi kita ada raqibun 'atid. Kita bertakwalah pada Allah. Beringatlah hidup kita dalam hari. Semoga malaikat tanda kita beribadat tiap-tiap hari. Kita dah banyak kita buat salah dengan Allah Ta'ala belum ada ni. Kita mahu gula puasa dah, kita bersih dah dosa-dosa kita, maka kita startlah semula hidup kita daripada hari ini sampai pagi pada puasa harap bulan insya-Allah Ta'ala Allah Ta'ala tanggung kita. Di hidup kita ni, kemudian kita akan pakat-pakat mati belaka. Kita akan pergi pada akhirat tiap-tiap orang. Di dunia kita boleh minta tolong orang itu, minta